Perkara ketiga adalah berkenaan saya nampak peruntukan dalam pindah ini tidak memberi satu exit clause, klausa exit clause, di mana apabila pihak yang melibatkan diri atau menjadi salah satu pihak dalam satu perjanjian, mereka mendapati terma itu adalah tidak adil, perkhidmatan tidak berjaya diberi seperti yang janjikan, tiada exit clause diberi. Apakah mengapa tiada peruntukan sedemikian dalam undang-undang ini? Saya bagi contoh Dato' betul. Kita apabila kita membuat satu perjanjian dengan syarikat telekomunikasi berkenaan akses internet, apabila ada kelemahan atau selalu ada gangguan internet, bagi contohnya, tapi mereka tidak boleh menamakan perjanjian itu. Mengapa? Sebab mereka telah terikat dengan klausa menyatakan jika langganan ini ditamatkan dalam tempoh tertentu, mereka kena bayar balik ganti rugi kepada pembekal perkhidmatan. Jadi mungkin dalam aspek ini pihak kementerian boleh menjelaskan di mana perlindungan pengguna dalam situasi yang sedemikian. Tapi yang di-Pertua, saya juga ingin balik kepada satu perkara berkenaan, maaf ya tadi saya tertinggal, park at own risk. Saya meneliti akta ibu ya, akta perlindungan pengguna, di mana ia ada memperuntukkan Seksyen 19, memperuntukkan di mana pihak menteri boleh menetapkan standard keselamatan berkenaan apa barangan atau perkhidmatan yang diberikan. Apakah dengan meluluskan rang undang-undang ini, pihak kementerian akan menetapkan satu standard tertentu berkenaan keselamatan yang patut dibekalkan oleh operator kenderaan? Bagi sebagai contohnya, saya juga ingin menanya pihak kementerian berkenaan mengapakah perlu mengadakan satu jawatan kuasa pengiklanan, di mana ahli jawatan kuasanya saya meneliti ia adalah merangkumi ketua setiausaha kementerian dan tidak kurang 7 orang, tidak lebih 13 orang. Mereka akan dibayar allowance, padahal kita telah mempunyai majlis penasihat pengguna negara, di mana tanggungjawab fungsinya mereka begitu luas yang boleh merangkumi fungsi yang patut dijalankan oleh jawatan kuasa pengiklanan ini, di mana dalam akta ibu Majlis Penasihat Pengguna Negara, salah seorang ahlinya adalah Ketua Setiausaha Kementerian juga, dan mempunyai ahli-ahli tidak lebih daripada 16 orang. Kalau pihak kementerian kata, oh yang ini adalah untuk menjaga kepentingan pengguna sahaja, yang Majlis Penasihat Pengguna tu anggotanya meliputi pengguna, penghilang, pembekal, pertubuhan. Tapi kalau saya meneliti akta ibu ini, bahawa seksyen tertentu itu ada memperuntukkan bahawa pihak kementerian boleh mengundang mana-mana orang lain untuk menghadiri mesyuarat kalau memerlukan kepakaran itu, Seksyen 82. Jadi mengapa menubuhkan satu jawatan kuasa yang lain? Apakah ia akan mengakibatkan overlapping fungsi-fungsi? Sebab fungsi majlis ini sangat luas. Kalau yang berumah meneliti, fungsinya adalah untuk menasihati berkenaan isu-isu pengguna pelaksanaan akta ini, penggalakan perlindungan pengguna dan kesedaran dalam hal ehwal pengguna dan lain perkara yang dirujukan kepadanya oleh menteri. Jadi kalau berkenaan isu pengiklanan ini boleh dirangkumi dalam majlis ini juga, mengapa adakan satu lagi jawatan kuasa pengiklanan? Dan saya juga ingin tanya kepada Yang Berhormat Menteri berkenaan transaksi internet. Kita era IT. Bagaimana dengan diluluskan pindahan ini? Ia boleh memberi perlindungan yang lebih sempurna kepada konsumer yang mengadakan urusan jual beli menerusi internet. Dan saya rasa satu perkara pihak kementerian yang perlu ambil perhatian adalah berkenaan syarikat-syarikat yang tidak daftar
Tuan Yang di-Pertua, saya pernah membawa pengadu, membuat tuntutan di tribunal, tuntutan pengguna. Banyak itu cabutan hadiah. Mereka diminta untuk terlebih dahulu buat carian maklumat syarikat, baru isi borang, bayar RM5. Lepas tu pengguna sendiri akan mengirimkan secara berdaftar kepada pihak yang mereka menuntutnya itu. Bagaimana dengan syarikat-syarikat yang tidak berdaftar? Sebab saya pernah bangkitkan hal ini dalam Dewan Yang Mulia ini. Ada syarikat-syarikat yang tidak berdaftar, mereka menjalankan operasi jualan barangan. Di mana mereka pergi ke kawasan-kawasan luar bandar, mereka menyewa rumah kedai, beroperasi selama 2-3 bulan, lepas tu mereka akan berpindah. Yang dijanjikan adalah barangan yang di mana penduduk mereka yang pergi mendengar taklimat berkenaan barangan mereka itu akan diberi satu gift dengan erti kata dalam bahasa English, satu gift di mana mereka kena masuk dalam. Mereka contohnya akan diberi satu pako, hari ini bagi pako, esok bagi Maggi mi, lepas tu hari yang akan datang diberi barangan yang lain yang tidak bernilai, di mana ramai penduduk pergi mendengar taklimat barangan itu. Lepas itu mereka terpedaya memberi barangan itu. Apabila barangan itu tidak seperti yang dijanjikan, akan memberi manfaat kepada mereka, mereka tidak boleh mencari syarikat itu sebab syarikat itu tidak berdaftar. Jadi operasi sedemikian masih berjalan walaupun perkara ini telah saya bangkitkan dalam Dewan ini beberapa tahun yang lalu. Mereka beroperasi dari kampung ke kampung, 2-3 bulan, lepas tu mereka pindah ke tempat yang lain. Dan apa yang mengejutkan adalah ramai penduduk mereka menunggu di pintu masuk kedai itu untuk memastikan mereka mempunyai tempat masuk untuk mendengar taklimat, sebab mereka akan dapat gift atau hadiah kerana menyertakan diri mendengar taklimat itu. Jadi saya pohon pihak kementerian boleh menjawab perkara yang saya telah bangkitkan tadi. Itu saja. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua.